Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu ini perselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita yang ke-8 dalam kita mensyarahkan, mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Hari ini insya-Allah Ta'ala, pada malam ini kita masih lagi membincangkan tentang bab yang kedua dalam kitab Q&A Fiqh Perubatan, yang mana kita dah mula bahaskan bab yang kedua ni pada sesi minggu lalu. Dan bab yang kedua ini diberikan judul Doktor dan Etika Kedoktoran. Sebelum kita lihat kepada pengajian kita pada malam ini, marilah kita sama-sama ulang kaji sikit apakah beberapa poin yang penting yang kita sentuh pada sesi minggu lalu. Pada sesi minggu lalu kita menyentuh membahaskan berkaitan dengan 3 subtopics. Antaranya adalah berkaitan dengan prinsip asas yang ditekankan dalam ilmu perubatan. Kita juga membahaskan tentang etika perubatan moden yang selari dengan etika perubatan Islam. Dan yang terakhir sekali yang kita bahaskan pada sesi minggu lalu adalah tentang etika seorang doktor. Especially etika seorang doktor yang beragama Islam. Kita simpulkan pada sesi minggu lalu berkaitan dengan 5 etika seorang doktor. Yang pertama sekali, seorang doktor Muslim hendaklah amanah dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Yang kedua, seorang doktor Muslim hendaklah sentiasa bersabar ketika mana menjalankan tugasnya. Yang ketiga, seorang doktor Muslim hendaklah bersifat ihsan dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Yang keempat, seorang doktor Muslim hendaklah menjadi contoh yang mulia bagi para pesakit dan juga masyarakat. Dan yang kelima, seorang doktor Muslim hendaklah berkata dengan perkataan yang baik lagi benar. Itu merupakan antara 5 etika seorang doktor yang telah kita kupaskan pada sesi minggu yang lalu. Pada hari ini insya-Allah Ta'ala kita ingin menerokai 3 lagi topik perbahasan pada malam ini. Yang pertama sekali yang kita nak bahaskan pada malam ini adalah tentang hukum apabila seorang doktor cuai dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan kemudaratan kepada pesakitnya. Jadi kalau ada seorang doktor Muslim, dia melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang doktor tapi dia cuai, disebabkan kecuaiannya, maka dia menyebabkan kemudaratan kepada pesakitnya. Jadi apakah pandangan Islam berkaitan dengan isu ini? Kata sang pengarang kitab ini, kalau sekiranya berlaku kes demikian rupa, seorang doktor Muslim, dia menjalankan tugasnya, kemudian disebabkan kelalaiannya, disebabkan kecuaiannya, dia menyebabkan kemudaratan menimpa kepada pesakitnya, maka pada ketika itu, doktor tersebut yang merawat, yang cuai lalai tersebut wajib bertanggungjawab sepenuhnya jikalau berlaku sebarang kemudaratan kepada pesakitnya. Kemudaratan yang dimaksudkan kat sini sama ada
disebabkan kecuaian doktor tersebut, kesakitan yang dialami oleh pesakit tersebut dia bertambah teruk. Kecederaan yang dialami oleh pesakit tersebut bertambah parah. Ataupun disebabkan kecuaian doktor tersebut, dia menyebabkan kecacatan menimpa pesakitnya. Dan yang lebih teruk lagi adalah kalau sekiranya disebabkan kecuaian, kelalaian seorang doktor membawa kepada kematian pesakitnya. Sebelum ini kita pernah bahaskan, kalau seorang doktor, dia menjalankan, melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah, tanpa kelalaian, tanpa kecuaian, maka itu bukan salah doktor. Jadi kalau dia laksanakan dengan penuh amanah, tanpa sebarang kelalaian, tanpa kecuaian, itu bukan salah doktor. Tapi kata sang pengarang kitab ini, tapi kalau sekiranya kemudaratan yang menimpa pesakitnya disebabkan kecuaian, kelekaan ataupun kelalaian daripada pihak doktor tersebut, maka dia bertanggungjawab di atas kemudaratan yang menimpa pesakitnya. Jadi itu merupakan salah satu topik perbahasan yang dimuatkan oleh sang pengarang kitab ini ketika mana dia membahaskan tentang topik doktor dan etika perubatan. Perbahasan yang kedua yang dibangkitkan oleh sang pengarang kitab ini adalah tentang isu seorang doktor Muslim bekerja di negara yang bukan Islam. Jadi, boleh tak seorang Muslim doktor, dia bertugas di sebuah negara yang barangkali di negara tersebut kebanyakan orang di sana adalah orang yang bukan Islam. Jadi, apakah hukum bagi seorang doktor Muslim bertugas di sebuah negara yang mana kebanyakan penduduknya adalah bukan Islam? Dr. Muhammad Rafiqi, pengarang kitab ini, ketika mana dia kupaskan isu ini, dia mengatakan bahawa sesungguhnya dalam Islam ni tak ada halangan. Jadi larangan bagi seorang Muslim, seorang doktor perubatan Muslim, untuk bertugas sama ada di sebuah negara yang majoritinya adalah orang-orang Islam, ataupun dia bertugas di sebuah negara yang majoritinya bukan Islam. Tak jadi masalah. Islam tak pernah menghalang penganut-penganutnya daripada berbuat baik kepada orang-orang yang bukan Islam. Kita orang-orang Islam bukan hanya menghulurkan kebaikan kepada orang-orang Islam, kita juga menghulurkan kebaikan kepada orang yang bukan Islam. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya melakukan kebaikan kepada orang-orang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan kebaikan kepada orang-orang yang bukan Islam. Sampai sebahagian di kalangan mereka tersentuh dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka masuk Islam. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi dalam isu ini, seorang doktor kalau dia bertugas di sebuah negara dan kebetulan pula di negara tersebut Muslim merupakan minoriti, manakala non-Muslim merupakan majoriti, boleh ke tidak? Maka boleh sahaja, tidak menjadi masalah. Bahkan sang pengarang kitab ini dia menyokong pandangan ini dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Al-Quran dia memetik firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Maidah ayat yang kedua. Ayat dia panjang, cuma kita ambil ayat point dia daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan hendaklah kamu saling menolong, bantu-membantu bagi membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolong pada melakukan dosa dan pencerobohan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang Islam kita hendaklah saling bantu each other dalam perkara-perkara kebaikan.
dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada saling bantu membantu dalam perkara-perkara kemaksiatan, dalam perkara-perkara dosa. Jadi bagi seorang doktor Muslim, kalau dia bertugas di luar negara dan negara tersebut pula kebanyakannya merupakan orang-orang yang bukan Islam, tidak menjadi masalah. Ini termasuk selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, terutama sekali bahagian yang pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling tolong-menolong dalam melakukan kebajikan dan dalam takwa. Jadi perbuatan seorang doktor Muslim bertugas di luar negara walaupun di masyarakat yang ramai bukan Islam tidak menjadi masalah kerana dia selari dengan prinsip ini, iaitu saling bantu-membantu dalam perkara-perkara kebaikan, dalam perkara-perkara kebajikan. Itu merupakan salah satu dalil yang dinukil oleh sang pengarang kitab ini untuk menyokong pandangan yang membenarkan doktor Muslim untuk bertugas di negara-negara walaupun majoriti penduduknya adalah bukan Islam. Tambahan daripada itu, selain daripada ayat Al-Quran, sang pengarang kitab ini menukil hadis Nabi SAW. Sepotong hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Seorang Yahudi yang berkhidmat untuk Rasulullah SAW sakit. Lalu baginda SAW pergi melawat dan merawat Yahudi tersebut. Baginda SAW duduk di sisi kepalanya dan berkata, Islamlah. Budak itu menoleh kepada bapanya yang turut berada di sisinya. Bapanya berkata, taatilah kata-kata Abul Qasim. Lalu budak itu memeluk Islam. Rasulullah SAW keluar daripada rumah mereka sambil berkata, pujian bagi Allah yang sudah menyelamatkan dia daripada api neraka. Jadi kita lihat bagaimana satu ketika ada seorang budak daripada kalangan keluarga Yahudi, dia sakit. Maka Nabi SAW menziarahi budak yang sakit ni, budak lelaki yang sakit ni. Tak disebutkan siapa nama budak lelaki ni. Yang pentingnya Nabi SAW menziarahi budak Yahudi yang sakit ni. Dan di kala mana Nabi SAW menziarahi budak Yahudi yang sakit ini, Nabi SAW ajak beliau untuk masuk Islam. Dan pada ketika itu ayahnya ada di sisi budak tersebut. Bila budak Yahudi tersebut dilihat kepada ayahnya, tatkala mana Nabi SAW ajak budak tersebut untuk masuk Islam, maka budak tersebut pun dia melihat kepada ayahnya. Apa respons daripada ayahnya? Ayahnya mengatakan, taatilah Abul Qasim. Yang dimaksudkan dengan Abul Qasim adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bapa dia suruh budak tersebut dengar seruan ataupun dakwah ajakan Nabi SAW kepada budak Yahudi tersebut untuk masuk Islam. Lalu budak Yahudi itu pun masuk Islam. Itu yang Nabi SAW tatkala mana dia pulang, dia keluar daripada rumah tersebut, dia pun mengatakan segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan dia, merujuk kepada budak tersebut daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat bagaimana dalam hadis ini perbezaan agama tidak menghalang Nabi SAW daripada membuat kebaikan kepada orang-orang yang memiliki agama yang berlainan. Dalam hadis yang kita baru kongsi ini adalah Nabi SAW menziarahi seorang budak Yahudi yang sakit. Bila kita perhatikan hadis-hadis yang lain, ini bukan the only hadis yang mana Nabi SAW melakukan kebaikan kepada penganut-penganut agama lain. Di sana juga ada hadis-hadis yang lain tentang yang menunjukkan tentang interaksi Nabi SAW dengan orang-orang yang beragama lain, khususnya dengan orang-orang yang beragama Yahudi. Dalam sebagian hadis yang lain kita lihat bagaimana Nabi SAW menerima hadiah
yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Pernah satu ketika Nabi SAW dihadiahkan dengan daging yang disiapkan oleh seorang Yahudi, diterima oleh Nabi SAW. Cuma yang menghadiahkan daging tu dia ada niat jahat kepada Nabi SAW. Seorang wanita Yahudi menghadiahkan daging, tapi dia letak racun dekat dalam daging tersebut, lalu diberikan kepada Nabi SAW untuk makan. Walaupun Nabi SAW diberikan makanan daging yang beracun, Nabi SAW tak perintahkan agar wanita Yahudi tersebut dibunuh. Tidak, itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain kita lihat bagaimana peristiwa Nabi SAW disihir oleh Labid bin Al-Aqsam. Walaupun ada perselisihan di kalangan ulama sama ada peristiwa ini benar-benar berlaku, tetapi jumhur di kalangan ulama, majoriti di kalangan ulama berkeyakinan, berpendapat bahawa peristiwa sihir yang dilakukan oleh sebahagian individu Yahudi terhadap Nabi SAW adalah sebuah peristiwa yang benar-benar berlaku, yang dirakamkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Yang menyihirkan Nabi SAW adalah seseorang yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Walaupun Nabi SAW disihir oleh Labid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi, tetapi Nabi SAW tidak balas dendam di atas perbuatan orang, individu yang menyihirnya. Walaupun sihir ini termasuk dalam dosa yang besar, Nabi SAW tidak balas dendam di atas perbuatan Yahudi tersebut. Jadi kita lihat bagaimana interaksi Nabi SAW dengan golongan orang-orang yang berlainan agama. Layanan yang diberikan oleh Nabi SAW, interaksi Nabi SAW adalah satu interaksi yang baik, yang membuatkan sebahagian di kalangan orang-orang yang bukan Islam pada ketika itu tersentuh, terpegun, kagum dengan akhlak Nabi SAW, sehingga sebahagian di kalangan mereka memeluk agama Islam. Ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ni, hadis budak Yahudi yang sakit yang Nabi ziarah dia masuk Islam. Ada lagi peristiwa-peristiwa lain, individu-individu yang lain di kalangan orang-orang Yahudi yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam. Jadi berbalik kepada topik perbahasan kita tadi, seorang doktor Muslim perubatan tidak dihalang, bahkan dibenarkan untuk bertugas, walaupun dia bertugas di satu negara, di satu kawasan, di satu daerah yang dikelilingi dengan orang-orang yang bukan Islam. Perbezaan agama yang wujud tidak menghalang seorang Muslim daripada menghulurkan bantuan, daripada menghulurkan kebaikan, daripada menyebarkan rahmah kepada masyarakat yang lain. Jadi dibenarkan bagi seorang doktor Muslim untuk bertugas walaupun di satu negara yang majoritinya bukan Islam. Perbahasan yang ketiga yang kita nak bahaskan pada hari ini, yang juga merupakan perbahasan kita yang terakhir, adalah tentang isu hukum seorang doktor merawat tawanan perang. Jadi, apakah hukum kalau sekiranya seorang doktor Muslim dia merawat tawanan perang? Tawanan perang daripada pihak musuh. Adakah itu dibenarkan ataupun tidak? Dr. Muhammad Rafiqi ketika mana dia bahaskan isu ini, dia mengatakan tidak menjadi masalah bagi seorang doktor Muslim perubatan untuk merawat orang askar-askar yang cedera, sama ada askar-askar tersebut adalah daripada kalangan tentera Islam ataupun askar-askar tersebut adalah daripada kalangan tawanan perang pihak musuh.
tak menjadi masalah untuk merawat. Jadi sebagaimana kita katakan tadi, Islam, perbezaan agama tak pernah menghalang seorang Muslim daripada menghulurkan kebaikan kepada pihak yang lain. Bahkan di sana ada sebahagian ayat yang seolah-olah memberikan pujian kepada treatment, layanan yang baik yang diberikan kepada tawanan perang. Salah satunya adalah surah Al-Insan ayat ke-8 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka memberi makan makanan yang dihajati dan disukai kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan. Jadi bila kita kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani, berinteraksi dengan prisoners of war, dengan tawanan perang ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bermuamalah dengan mereka, berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik. Ada di kalangan mereka yang Nabi SAW lepaskan. Ada di kalangan mereka Nabi SAW lepaskan dengan bersyarat. Walaupun kita tak nafikan, ada sebahagian di kalangan mereka juga dihukum oleh Nabi SAW. Yang pentingnya yang ditegaskan kat sini, tak menjadi masalah bagi seorang doktor Muslim untuk merawat askar-askar yang cedera, baik askar-askar tersebut daripada tentera Islam ataupun tentera yang bukan Islam, tawanan perang, maka itu juga adalah dibenarkan di dalam Islam. Sepotong lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang dinukil oleh sang pengarang kitab ini, yang menunjukkan boleh sahaja bagi seorang doktor perubatan Islam untuk merawat tawanan perang, walaupun tawanan perang itu daripada pihak musuh. Walaupun tawanan perang itu adalah bukan orang Islam. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan janganlah sekali-sekali kebencian kamu terhadap satu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8 ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang Islam untuk sentiasa menegakkan keadilan kepada semua pihak. Sama ada orang itu kita cinta, sama ada orang itu adalah kawan kita ataupun lawan kita, sama ada dia musuh kita ataupun bukan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sentiasa menegakkan keadilan. Dan Allah melarang kita, janganlah disebabkan sikap permusuhan yang wujud, janganlah disebabkan kebencian yang wujud. Kebencian kita terhadap satu kumpulan manusia itu membuatkan kita terpisung, menyimpang daripada keadilan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menegakkan keadilan pada setiap keadaan terhadap semua golongan manusia dan pada setiap tempat. Walaupun terhadap orang-orang yang kita benci. Orang-orang yang kita benci pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menegakkan keadilan. Jadi ayat ini dinukil oleh sang pengarang kitab ini
Kan Dr. Muhammad Rafiqi dalam kitabnya Q&A Fake Perubatan, tidak menjadi masalah bagi seorang Muslim doktor, kan, doktor Muslim, untuk merawat tawanan perang, walaupun bukan Islam. Jadi perbezaan agama tidak pernah menghalang seorang Muslim daripada menghulurkan kebaikan kepada pihak yang lain. Itu merupakan jawapan yang diberikan oleh sang pengarang kitab ini. Jadi sebagai kesimpulan, sebelum saya mengundurkan diri pada malam ini, hari ini kita sentuh tentang 3 poin yang penting. Izinkan saya untuk rumuskan 3 poin yang penting yang kita kupaskan pada sesi malam ini. Pertama sekali, kita mengatakan yang doktor yang merawat wajib bertanggungjawab sepenuhnya jikalau berlaku sebarang kemudaratan kepada pesakit disebabkan kecuaiannya. Jadi kalau ada seorang doktor perubatan, because of kecuaian dia, kelalaian dia dalam melaksanakan tugas sehingga menyebabkan kemudaratan menimpa kepada pesakitnya. Pesakitnya bertambah teruk, kecederaannya semakin parah, ataupun dia menjadi cacat, ataupun dia mati disebabkan kecuaian seorang doktor, maka menurut pandangan Islam, doktor tersebut adalah bertanggungjawab. Yang kedua, dibenarkan bagi seorang doktor Muslim untuk bertugas, bekerja, walaupun di sebuah negara yang majoritinya bukan Islam. Tak menjadi masalah. Dia bertugas di tempat tersebut, merawat manusia, masyarakat di tempat tersebut walaupun bukan Islam, menerima gaji kan, daripada tempat tersebut, maka itu termasuk dalam saling bantu-membantu dalam perkara-perkara kebaikan, dalam perkara-perkara kebajikan. Dan yang terakhir sekali, sebagaimana kita baru bahaskan tadi, iaitu seorang doktor Muslim dibenarkan merawat tawanan perang. Tidak menjadi masalah. Bahkan dinukil sebahagian nusus nas syarak untuk menyokong pandangan tersebut. Itulah 3 perkara yang saya nak rumuskan dalam sesi pengajian kita pada malam ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, ada kekurangan dalam penyampaian saya, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.